Bismillahirrahmanirrahim. Cara perang oleh Sun Tzu. Bab 2. Pertempuran. Sun Tzu berkata, dalam sesebuah peperangan atau pertempuran, ketika medan berjujuk dengan ribuan kereta perang kecil, ribuan kereta perang besar dan ratusan ribu tentera menggendong bekalan yang cukup untuk bergerak sejauh 1,000 li. Pembiayaan dalam negara dan juga di medan perang termasuklah menjamu para tetamu, barangan kecil seperti gam dan cat, serta jumlah yang dibelanjakan ke atas kereta perang dan baju perisai. Kesemuanya bakal mencapai sehingga beberapa ribu ounce perak setiap hari. Begitulah kos yang diperlukan untuk menggerakkan 100,000 tentera. Saat kau bertarung dalam nyata dan jika kemenangan masih lagi jauh mendatang, maka senjata tentera akan tumpul, semangat mereka akan pudar. Jika ingin mengepung sesebuah kota, nescaya kudrat kau akan turut sama lemah. Jika perang berlanjutan, maka sumber negara tidak lagi mampu menampung. Ketika senjata kau telah tumpul, tenteramu telah hilang semangat, kekuatanmu melemah dan hartamu telah habis dibelanjakan, maka musuh bakal mengambil kesempatan akan keterdesakan ini. Maka tiada orang, sebagaimana bijak pun dia, akan dapat mengelakkan ditimpa musibah ini. Maka kalau kita terbiasa mendengar kebodohan tergesa-gesa dalam berperang, tidak pula kepintaran berarti menunda-nunda sesuatu pekerjaan. Tiada negara dalam sejarah yang memperoleh manfaat dalam peperangan yang berlanjutan. Hanya mereka yang benar-benar memahami bahana sesebuah perang akan benar-benar mengetahui cara menggempur peperangan yang menguntungkan. Seorang tentera yang cekap tidak akan menambah perbelanjaan dan pembayaran, dan bekalan kereta perangnya dikirim tidak lebih daripada 2 kali. Masa dan kecepatan adalah kuasa yang lebih besar daripada bekalan. Bawalah peralatan perang dari negaramu, tetapi segala makan minum rebutlah daripada pihak musuh. Nescaya sekalian tentera akan mendapat bekalan makanan secukupnya. Sebuah negara yang miskin menyebabkan pembiayaan perang ini dilakukan dari jarak jauh, maka akan melaratlah rakyat negara itu kerana tanggungan sebegini. Kedatangan tentera bakal menaikkan harga setiap sesuatu. Maka kenaikan ini menyebabkan keperluan asas menjadi satu hal yang jarang-jarang. Apabila keperluan asas ini semakin sukar diperoleh, maka petani dan buruh akan melarat dan hidup meminta-minta. Maka dengan kekurangan sumber dan kekuatan yang mulai pudar, rumah-rumah rakyat akan kosong tanpa bekalan. 3 daripada 10 pendapatan mereka akan hilang. Dan ketika kerajaan berbelanja untuk membaiki kereta perang yang rosak, kuda yang tercedera, pelat dada dan topi besi, busur dan anak panah, tombak dan perisai, baju perisai, segala jenis kereta bekalan dan kereta lembu, maka jumlah itu kesemuanya adalah 4 daripada 10 pendapatan keseluruhan. Oleh yang demikian, seorang panglima yang bijaksana akan menumpukan usaha untuk mendapatkan sumber daripada pihak musuh. Sebuah kereta bekalan pihak musuh menyamai 20 kereta bekalan milik sendiri. Dan begitu jugalah satu pikul daripada pihak musuh menyamai 20 pikul daripada bekalan sendiri. Untuk membunuh musuh, tentera kita mestilah digempur gegar emosi sehingga membuatkan mereka marah. Dan mereka harus tahu bahawa wujudnya keuntungan dalam mengalahkan tentera musuh. Dan ada ganjaran buat mereka selepas itu. Manakala dalam sesebuah peperangan yang menggunakan kereta perang, apabila 10 kereta perang atau lebih berjaya dirampas, maka ganjaran perlu diberikan kepada sesiapa yang mula-mula sekali melakukannya. Bendera kita perlu menggantikan bendera pihak musuh, dan kereta perang ini akan digunakan bersama-sama dengan kereta perang milik kita sendiri. Tentera musuh yang ditangkap
perlu dijaga dan diperlakukan dengan baik. Inilah yang dimaksudkan dengan memanfaatkan musuh yang telah ditakluk supaya dapat menambah kekuatan kita sendiri. Dalam sesebuah peperangan, tujuannya hanyalah untuk menang, bukan membiarkannya meleret berpanjangan. Maka ketahuilah bahawa pembintera adalah perantara nasib sesebuah negara dan rakyatnya. Di bahunya tergalas ketentuan sama ada negara akan memperoleh keamanan atau terjerumus dalam kebinasaan.